A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzami sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Selamat pembina bersama kita yang dikasihi sekalian dan Ustaz Amir Idris yang bersama kita tiap-tiap malam sena. InsyaAllah kita masuk dalam ruangnya Aqidatul Rasul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sami kita dah mula pada berkenaan dengan makna-makna syirik. Dan lepas tu dalil-dalil yang menyebut bahawa syirik itu adalah berkenaan benda yang zalim. Sekali. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung kepada bahagian syirik. Berapa bahagian syirik dan apa dia yang kita patut tahu supaya kita dapat boleh gengar dengan dia, kita dapat boleh jaga diri kita sendiri dan berkenaan dengan syirik. Kerana syirik itu memanglah abang kita hapuskan segala perbuatan kita yang pah dan menjadikan kita tu rugi, orang yang rugi sama sekali. Kalau kita berlaku syirik, kadang-kadang kita tak khabar dengan berlaku dia. Oleh itu kita mesti kena tahu hakikat sebenar dan itu bahagia dia. InsyaAllah hari ini kepada Ustaz Usman Idris mari berjelas kepada kita berkenaan dengan bahagia syirik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita masuk bahagian pembahasan kita berkaitan dengan bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis syirik. Tidak syak lagi bahawa syirik saat itu ada maratib, ada darajat, ada lamdab dia, ada radab dia, ada tangga dia. Setengah pada syirik itu merupakan syirik yang kecil-kecil, syirik khafi, syirik halus, syirik asghar. Dan setengah pada syirik saat itu merupakan syirik besar, syirik akbar, ataupun syirik jalil, ataupun syirik yang mengeluarkan tuan dia daripada daerah Islam, daripada Islam. Maka secara ringkasnya, syirik saat itu kita boleh bahagi pada dua bentuk, dua jenis syirik. Besar-besar. Besar-besar. Syirik pertama, jenis pertama ialah syirkun akbar, syirik besar, iaitu syirik yang yukhriju sahibuhu minal millah. Syirik yang boleh keluar tuan dia daripada agama Islam. Daripada agama. Lucu. Kena mengucap dua kalimah syahadah semula. Lepas tu tuan dia sana itu wa yukhallidu sahibahu finnar. Pia-pia mati dalam syirik akbar, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Walaupun dia tak khabar tak itu. Walaupun dia kadang-kadang amalan syirik sana itu tak mesti kena niat. Dia syirik sana itu kadang-kadang nanti kita akan jumpa jenis-jenis amalan yang merupakan syirik akbar. Kadang-kadang di niat kita, kadang-kadang di perbuatan kita sendiri itu, walaupun kita tak ada ciptaan, tak ada niat pun, tapi perbuatan kita tu tunjuk kata kita buat syirik akbar dah. Walaupun dia jahil. Walaupun dia jahil. Allah.
Ya. Maka sesiapa yang mati, Ya. kemudian dia belum lagi dia taubat, tidak sempat taubat, dalam amalan syirik besar dia sana itu, secara dia sana itu tergolong di dalam golongan ahli neraka yang kekal abadi. Sama dengan orang munafik, orang musyrikun asal. Apa dia takrif syirik akbar? Ya. Syirik akbar sana itu kita kecek mudah-mudah gak panggil kita buat sesuatu benda di segi ibadat kita selain pada Allah Ta'ala. Dengan bagi kosak kita, dengan amalan kita, dengan apa dia tubuh badan kita. Lawe, sama tak lawe dah. Lawe. Lawe Allah Ta'ala. Misalnya, dia berdoa, minta doa lain pada Allah Ta'ala. Supaya kita duk jumpa semua kalau tu bawa hatu rumah kita tu, duk panggil wahai tok bukit, wahai tok laut, wahai tok gapo semua tu, orang panggil masuk dalam syirik akbar. Kerana di sisi nampak mudah-mudah. Kerana di sisi demo etikot kata datuk-datuk yang demo panggil itu boleh memberi kesan. Dapat memberi kesan kepada orang demi, orang masuk hatu dan sebagainya. Dia kata kita ikhtiar tak meh? Yalah, usaha ikhtiar tapi cara ikhtiar kita tu tak kena pada jalan dia. Allah. Tak kena pada jalan dia. Begitu juga kalau zaman dulu lah ni boleh dia tak ada dah. Zaman saya budak-budak dulu saat ni tu sembelih binatang. Biasanya budak-budak setahun sekali orang tua tu pergi sembelih binatang di tepi sungai. Tujuan dia untuk nak panggil apa? Kalau bahasa Sia panggil sadak krok. Sat please ni bukan sadak krok saja. Sembelih bui kok tok hala, tok sungai, orang panggil tok untuk jaga sungai. Jauh tang. Allah. Tu. Ni teruk juga. Supaya demo duk sembelih bui kok panggil datuk-datuk gapo demo duk percaya tu lah. Ya, pala kami pala lembu juga. Pala kami pala lembu. Ataupun seperti mana berlaku zaman Sayyidina Umar dulu kan, sungai ni saat itu. Mesti kena sangwai, panggil sangwai sesat peli kepada panggil sesuatu benda. Sungai ni dulu tu kena tahu orang tina jangok, barulah dia tak boh, tak lipah ataupun tak kering. Siapa Sayyidina Umar tulis kata-kata dari kertas keping, suruh sahabat kita tahu dalam sungai ni. Ya. Barulah berhenti panggil atang, panggil benda duk berlaku tu. Begitu juga panggil kerah orang tok bomo tu duk buat gapo dia kalau hingga demi dah kena sembelih kambing. Untuk nak wi hadiah kepada sebenarnya dia tu itu panggil buat makan untuk nak cukup. Ya, syukur. Tapi hakikat sungguhnya sembelih tu sembelih untuk puja pada jin dia duk pera. Ni kita kena ingat sikit. Begitu juga termasuk dalam amalan syirik besar juga kita menazar lain pada Allah Ta'ala. Menazar dengan kubur, menazar dengan gapo-gapo. Misal kalau di bakok dulu kan bagi di ayat saya tu bagi tok takia tu dia menazar dapat kubur tok takia. Ya. Ataupun rumah kita hak duk dang dulu walaupun lah ni tak ada dah, iaitu tok panjang hidup menazar dapat kubur tok panjang, nak lepas kambing, nak lepas ayah, nak pergi mandi dia dapat kubur tok panjang, semua saat itu pengen menazar kerana dia etikot kata tok panjang saat itu boleh memberi kesan, boleh wawi anak cucu dia hingga demi dan sebagainya. Ataupun boleh jipuk gundi, boleh baidam, tak kena baidai, bisa. Masya-Allah. Begitu juga kita buat sembelih jamu kepada jin, kepada syaitan dan sebagainya. Termasuk dalam benar syirik akbar. Ataupun takut. Benda takut ni suatu benda juga. Dia takut sana itu terbagi pada dua. Panggil takut fitri. Takut yang kedua takut duit tamacat. Misal kita takut pada rima, takut kepada binatang bekang, gapo, takut pada ular ni panggil takut fitri. Takut pada api panas dan sebagainya. Tapi yang kedua pula panggil takut yang tolak ke daripada
akodi. Sekok kita, etikot kita. Etikot pegangan dia. Pegangan kita. Misal takut kau hatu, takut kau jin, takut kau syaitan. Kerana kita etikot kata kau jin, hatu, syaitan sana itu boleh memberi kesan. Ya. Nah, orang tua kata, terbang kita main kat tu lah, pula tekak di jin. Nah, goda di syaitan dan sebagainya. Ni takut lagu ni masuk dalam syirik juga. Jadi kecek pe tu ajadah tu. Ya. Allahu akbar. Ni masuk dalam jenis syirik juga. Ya. Nah. Kerana kita yakin, kita sengka ataupun yakin kata puak jin, syaitan apa semua sana itu boleh dapat mudarat. Nah, dapat bagi manfaat. Nah, boleh buat wedemeh dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan semua sana itu hak Allah Taala saja. Nah, orang lain tidak dapat memberi kesan kalau Allah Taala sana itu tak izin. Nah. Begitu juga masalah itu ar-raja, harap. Kadang-kadang kita ni duk kecek baik, aku harap kamu ni, tak harap pada yang lain dah. Allah. Kata-kata lagu tu salah. Nah, tapi kalau kita nak kata lagu tu, kita kata aku harap kamu ni selain pada aku harap kepada Allah Taala. Nah, mana kita letak di Allah Taala dulu. Ya. Lepas tu harap kepada makhluk sana itu sebagai wasilah saja. Sebagai cara. Ya. Sebagai cara. Tu panggil cara kena. Tapi kalau semata-mata duk harap kepada makhluk, duk tunggu makhluk mari duk tolong apa sana itu, seolah tu kita letakkan takdir qada Allah Taala tu kepada demo tu. Kalau demo tu buat boleh, kalau demo tu tak buat tak boleh. Ya. Nah, sedangkan walaupun demo buat ataupun tak buat, kalau Tuhan tak takdir, dia tak boleh jadi neraka. Allah Taala tak izin tak jadi lah. Allah tak izin tak jadi. Ya. Semua saat itu masuk dalam jenis-jenis syirik ni berlaku. Allah. Begitu juga kita duk minta kepada suatu benda sama ada yang hidup ataupun yang mati dah untuk nak panggil lepaskan panggil kecemasan kita. Panggil duk minta kriak tu. Duk minta saat ni lah supaya misal kita kata tok bomo hatu duk minta tu. We lepas we hangga anak cucu pada demi dan sebagainya. Daripada kuih. Daripada kuih tu. Ya. Begitu juga kita buat sembelih pada tempat-tempat orang asing, orang bukan Islam duk sembelih. Tak boleh juga walaupun kita kata kita tak ada niat nak sembelih kepada berhala demo kali. Tapi kita pergi ambil binatang sembelih kita tu pergi sembelih tempat liar, tempat panggil lahat hak demo duk sembelih. Yang panggil jadi suatu syubhat situ. Tatai. Begitu juga kita buat sembelih takubur. Ya. Sembelih bagi untuk nak hadiah kepada Tok Wali dan sebagainya hak ni masuk dalam jenis-jenis syirik akbar belaka. Allah. Dalil tak ni? Di antaranya firman Allah Taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Hak ni jelas-jelas. Cara-cara buat lagu tu seolah kita duk ibadat selain pada Allah Taala. Sedangkan benda kita duk ibadat saat itu tak boleh memberi kesan, tak boleh borak kepada kita dan tak boleh beri manfaat apa sikit pun kepada kita. Kadang-kadang orang kita saat itu pengen kata ibadat saat itu mesti kena duk sujud bokok bunga saja. Bukan. Jenis arti ibadat saat itu ialah mencakupi segala bentuk amalan perbuatan kita yang berbentuk panggil hadap kepada Allah Taala. Dia panggil ibadat. Tak mesti kalau semaya, puasa, zakat saja. Sama ada nazar dan sebagainya. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Ini kita ingat molek. Dan mereka tu kata lagu mana? Kalau kita kata gila dia kata tak boleh tu buat lagu tu. Kita kena minta Allah Taala saja ya. Dia jawab kata kita bukan kita etikot kata demo ni memberi kesan. Tapi kita demo ni sebagai syafaat kepada Allah Taala. Demo ni tolong syafaat kepada kita di sisi Allah Taala. Hak ni dakwa alasan kita duk dakwa tu Tuhan sebut syiar lah dalam Quran. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka itu duk bawa berita
goyak kepada Allah Ta'ala daripada benda yang mereka tak tahu. Langit dan bumi. Ya. Tuhan bagi paling tahu sekali. Ya. Alimun khabir apa berlaku. Tapi kita tidak ada minta daripada benda hak tak tahu. Ya. Nak pergi goyak kepada Allah Ta'ala yang paling tahu. Nah, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah Ta'ala daripada apa yang mereka bersyirik. Cara buat lagu tu ayat Quran dalam surah Yunus ayat yang ke-18 sebut jelas-jelas. Kata amale ataupun perbuatan Mekah itu merupakan satu jenis ibadat dah. Dan perbuatan Mekah itu ialah salah satu bentuk syirik dengan Allah Ta'ala. Bahkan syirik akbar. Bahkan masuk dalam syirik akbar. Walaupun kita dakwa 1000 kali dakwa pun kata kita tak ada niat kata panggil kata benda kita minta sana itu boleh memberi kesampun. Nah. Ya, peminat dia kita dapat boleh tahu daripada ayat ni insyaallah sadaqallahul azim. Dia benar Allah Taala ayat tu benda perangai-perangai manusia hak duk berlaku. Dia pada masa lama-lama dah. Dia bahawa etika dia, pegangan dia dan usaha dia. Dia kadang-kadang dan kita nampak atau ya tu tak ada nafi Allah Taala. Tapi perbuatan dia dan pegangan dia serta fikiran dia tu dia cari hak lain. Allahu akbar. Kita cari hal lain. Jadi padahal ia ngaku tapi kita cari benda lain. Dan yang mana Allah Taala ayat dari ayat ni surah Yunus ayat 18 ni cerak. Jelas wa yaquluna haula syufa'una indallah. Masya-Allah. Dia tak tinggal juga Tuhan tapi naik atas sini ni Tuhan marah. Sini ni mana tu kita derhaka Tuhan dah. Masuk dalam syirik akbar. Allahu akbar. Nauzubillah. Itu marilah kita sepeh dan kita kena pakai sapa kecek royak kepada anak cucu kita supaya benar-benar lagu ni dan yang lama-lama kalau kita tak kecek, kita tak royak dan kita tak dakwah, tak sapa, tak beri, dia akan menjadi syubhat. Lepas tu dia akan bawa hingga kepada anak cucu kita lagi itu sama pula. Ya, Tamih kita pergi kepada bahagian kedua. Ya, baik. Bahagian yang kedua bagi syirik iaitu bagi syirik asghar. Ya. Nah, ataupun syirik asghar sana itu ialah syirik kecil, iaitu syirik yang tidak mengeluarkan tuan dia daripada daerah Islam, daripada agama Islam. Jadi ulama bagi dua ni mudah-mudah tak mereh. Mana tu hak berat lepas tu hak halu. Hak tengah hak berat hak halu. Tak ada tengah. Ya. Tapi kita kena ingat kata syirik asghar sana itu merupakan salah satu wasilah jalan untuk nak pergi kepada syirik akbar. Hak tu wasilah. Ya. Nah, walau bagaimanapun, walaupun syirik asghar sana itu, tuan dia tidak keluar pada agama Islam. Tapi di segi tauhid dia sana itu, kuranglah kita kata. Memang. Apabila dia berlaku syirik berarti keyakinan dia dengan rububiyah Allah Taala, dengan uluhiyah Allah Taala, dengan asma sifat Allah Taala sana itu kurang. Tak sempurna, tak sempurna. Ada syok ada ragu-ragu. Ya, sebab tu syirik asghar sana itu merupakan salah satu wasilah boleh membawa tuan dia kepada syirik akbar. Syirik besar. Maka syirik asghar sana itu ulama bagi pula kepada dua bentuk. Dua cara amalan. Bentuk pertama ialah syirik yang zahir, iaitu keluar tubik daripada lidah kita dan perbuatan kaki tangan kita. Ini bagi syirik zahir. Sama ada kita sebut dengan mulut kita ataupun kita buat dengan kaki tangan kita. Maka dari segi mulut, dengan lidah kita sepanjang kita sumpah lain pada Allah Taala. Misal kata wal Ka'bah wan Nabi, misal kalau orang Mesir kita sering dengar banyak. Sumpah dengan Allah Taala tu tak jadi di segi mereka, tapi bawa sumpah dengan Nabi tu baru jadi. Allah. Kalau kita kata wallahi dia buat tamada. Tapi kata wan Nabi. Wallahi tu bahu lagi. Tapi kalau nak tahu kata ya sungguh tak sungguh kena tahu wan Nabi. Allah. Baru ya syirik. Ni apa panggil syirik di segi lafaz, di segi mulut kita. Kerana Allah Ta'ala larang manusia bersumpah kecuali dengan nama Allah Ta'ala.
kita boleh ubah daripada wan nabi, kita kata warabbin nabi, boleh. Ya. Nah, wal Ka'bah kita kata warabbil Ka'bah, boleh. Idafah ke Tuhan, Idafah dengan Tuhan boleh. Tapi semata-mata kita nak supah lain pada Allah Ta'ala, maka itu termasuk dalam syirik asghar. Nah, syirik asghar. Nah, karena pada hakikat benarnya kita telatah mulut tu dalam hati kita tu masih yakin lagi dengan pertolongan Allah Ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Nah, barang siapa yang bersumpah dengan lain pada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia sudah kufur ataupun dia sudah buat syirik. Nah, cuma kalimah kufur dengan asyraka, kafara dengan asyraka sini ni, ulama dia mai tafsir kata kufrun duna kufrin, au syirkun duna syirkin. Mana kufur tak sampai keluar pada agama. Ataupun panggil syirik asghar. Nah, syirik asghar. Mukaddimah tu. Mukaddimah syirik besar. Masya-Allah. Seperti itu juga. Nah, kita wahai duk kejek, masya-Allah. Nah, masya-Allah wa syi'ta. Kita tambah situ. Tambah wa syi'ta. Nah, masya-Allah maknanya apa yang dikehendaki oleh Allah Taala dan apa yang dikehendaki oleh engkau. Comel dah situ tu mula tu, kita tambah situ. Maka kita menyamakan, kita buat sama kehendak kita dengan kehendak Allah Taala. Nah, tak boleh situ. Allah. Nah, sebab tu apabila lagu ni, nah, Nabi hajar kita, nah, sama ada kita kata masya-Allah saja, ataupun kita kata masya-Allah, kita ubah harah atas daripada waw tu pergi kepada summa. Nah, atas dengan summa. Nah, masya-Allah summa syi'ta. Jauh sikit. Jauh sikit. Kerana tak sama, kerana di segi bahasa nahwu saat itu, waw saat itu ia panggil mutlaqul jam'i, semata-mata hitung. Nah, kata benda orang depan dengan orang belakang saat itu sama-sama buat benda tu. Kehendak Allah dan kehendak engkau. Yang kedua pula dengan waw saat itu, dia tak makna kata hak mana dulu hak mana kemudian tak. Kadang-kadang hak ni hak lebih bahaya lagi. Allah. Nah, boleh jadi kita kata masya-Allah wa syi'ta tu boleh jadi kehendak kita dulu baru kehendak Allah boleh jadi. Makna dia. Hak ni bahaya sekali. Bahaya. Nah, sebab tu tapi kata masya-Allah summa syi'ta. Summa san itu dia panggil yufidut ta'kid wa tarakhi. Menepati makna ta'kid. Ta'kid mana? Mari lepas pada hak depan. Dalam dak. Tam lamdak. Wa tarakhi mana tam lamdak. Nah, tak berlaku selalu dak. Mana? Nah, kalau kita pasal artinya kehendak Allah Taala kemudian datang kehendak kamu. Tu. Ya, mari kehendak kita mari lepas pada kehendak Allah Taala. Kalau lagu tu boleh. Nah, ada cuang wang situ, ada cuang wang situ. Oleh kerana itu, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mana dia dengar salah seorang lelaki kata, "Ya Rasulullah, masya-Allah wa syi'ta." Nah, maka Nabi kata, "Aj'altani lillahi niddan." Kerana itu aku saat itu sekutu dengan Allah Taala kerana dia segi kehendak. Nah, kul masya-Allah wahdahu. Mengatakanlah masya-Allah saja, tak usah kata wa syi'ta. Nah. Ataupun kata masya-Allah summa sya'a fulan summa syi'ta. Boleh lagu tu. Boleh gitu. Boleh lagu tu. Nah, kerana seperti saya kata sani, di atas summa sani itu tufidut tartib ma'at tarakhi. Sebab tu kita kena jadikan kehendak makhluk sani itu setelah mana berlakunya kehendak Allah Taala. Nah, barulah sah panggil lafaz kita kecek sani. Mana tu kecek tu kena reti kaedah lah. Kena reti. Nah, kadang-kadang kita kecek dengan tak tahu. Kata tak ada niat lah aku tu kali. Ya, kadang-kadang amalan kita saat itu, setengah amalan saat itu tak berhajat kepada niat. Misal kita tahu lafaz tolak. Nah, tolak isteri, tolak retina saat itu. Kalau lafaz soreh tak berhajat kepada niat. Waktu jelas. Waktu jelas. Pahal lalu dah. Pahal selalu dah.
Allah. Hal ni pun seperti juga. Panggil hal ni panggil lafaz sarih. Kata-kata di segi bahasa Arab sana itu kita apabila kita kata masya-Allah wa syi'ta, mana kita menyamakan kehendak Allah Taala dengan kehendak manusia, kehendak makhluk. Walaupun kalau kita tak ada niat lagu tu, kerana arti dia, makna dia lagu tu dah. Lagu tu dah. Sebab tu mengenai hal ini Allah Taala ada firman juga. Dalam Quran dia kata, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada suatu benda yang kamu kehendak kecuali telah dikehendaki oleh Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Baru jadi kehendakmu. Kalau tidak kita nak, kadang-kadang kita seseorang kita sana itu fikir nak buat gotu buat ni, ada pun kita lumut ham dah duk buat dah satu benda. Tapi tak jaya. Kenapa? Kerana Allah Taala tak kehendak bagi kita jaya. Walaupun kita duk kehendak cakap ada tumpai habis duit yak beribu-ribu yak puluh ribu pun akhir sekali kerana tidak ada kehendak kita saat itu tak muafakah dengan kehendak Allah Taala. Kehendak Allah Taala, sebab tu tiap kali kita nak kata iaitu panggil insya-Allah saat itu kita kena duli dengan itu kehendak Allah Taala dulu, barulah kita ikuri dengan kehendak kita, ataupun kita kata insya-Allah saja. Masya-Allah saja. Tak kena boh dah ekor lika dengan yang lain. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Kerana setiap kehendak Allah Taala saat itu dia akan datang dengan asbab. Belakang. Mana boleh jadi kehendak benda lagu ni dia datang melalui sang kita seorang ni. Boleh jadi satu benda ni datang melalui orang tu dan sebagainya. Allah. Kami masa yang pendek ni kita ambil dari segi lafaz tu. Bahasa siye. Kita kata kerap tahu gapo tu, praputa cao gapo tu lagu mana tu Pak? Masuk dari sini. Lafaz ka praputa cao misal kita tahu ataupun ka pacao dan sebagainya. Sebenarnya itu lafaz lagu ning-ning. Kalau kita tilik dari segi makna dia tu sangat bahaya sekali. Bahaya sekali, betul. Cuma panggil nak ucapkan para pakar ilmuwan tempat kita sana itu ada pendapat panggil selisih pendapat. Selisih pendapat. Kata boleh ke tak boleh? Kan sebahagian hak kata boleh saat itu dia kata kalimah ka pacau ka praputa cao saat itu panggil bukan arti kata itu hamba hidup sembah nama tu. Tapi dia tahan ini panggil samnuan. Kata-kata ganti ganti nama, ganti apa tu? Daripada pandang buruk tina dia panggil. Apabila lagu tu tak apalah. Tapi orang yang kata tak boleh sana itu dia tilik kepada arti dia, makna dia. Walau bagaimanapun kalau kita boleh lari daripada kata-kata demikian tu lebih molek. Bagi saddu zari'ah. Saddu zari'ah. Baik rasa sebut mula. Allah. Kadang-kadang nak jilak naik ke apa gitu kadang-kadang. Tukar daripada ka pacau jadi ka pom. Lebih molek. Comel lagi. Comel. Tak ada beda kita gitu apa kita nak comel di segi itu tu ambil hati demo siapa kita sebut nama lagu tu. Kami kita pada masa kita ni pukul 9 pengolek dah tu kalau kira. InsyaAllah kita mai sambung pada minggu depan pula dengan itu bahagian syirik yang mana kita walaupun sikit ke sikit supaya hal penting kalinya kita kena faham dan kita kena reti serta kita lebih lagi kita kena ubah perbuatan kita dan kata kita serta kena sebar, kena royak kena teran sama-sama kita dan lebih lagi adik-adik kita dan orang yang kita kasih supaya dia jauh daripada perkara-perkara perbuatan yang subhat dengan benda syirik, kerana bahaya sekali
berkenaan dengan ibadat yang kita beribadat kepada Allah Taala. Dan kita bersemaya, kita sedekah, dan kita buat baik, kita semua tu kita sobar dengan taat kepada Allah Taala, sobar dengan itu apa maksiat Allah Taala, dan sobar dengan itu segala-gala gerak kita dalam perbuatan sebagai hamba yang abdi kepada Allah Taala. Tetapi kita hidup cuai, kadang-kadang kita hidup syirik dengan Tuhan baik. Allahu Akbar. Oleh itu ruangan kita adalah ruangan yang nak beri semangat dan beri faham hakikat sebenar berkenaan dengan tauhid dan pula dia syirik kepada Allah Taala, supaya kita jauh dan kita dapat faham apa yang kita boleh itu update, dan kita boleh itu menambahkan ilmu yang lebih baik bagi kita. Ya, maka Ustaz Amir pada malam ini sama-sama kita akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin muslimat kullidzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.